Saya diminta untuk mengulas berkenaan dengan kes mahkamah berkenaan dengan penggunaan nama Allah. Siapa yang mengikuti kuliah saya sebenarnya mungkin tuan-tuan maklum bahawa ada di beberapa tempat yang mana saya ada mengulas daripada sudut yang berbeza berkenaan dengan kes mahkamah berkaitan dengan nama Allah ini. Jadi pada malam ini, walaupun tajuk itu tajuk yang lebih kurang sama dengan satu dua kuliah sebelum ini, tapi saya menggunakan sudut yang juga berbeza, iaitu pada malam ni kita akan lebih melihat kepada perbandingan di antara dua kes yang berbeza. Kan, sebagaimana yang kita sedia maklum, mahkamah dalam negara kita membuat keputusan yang berbeza. Kalau kes yang terbaru, iaitu kes Jill Island itu, Mahkamah Tinggi Malaya telah membuat keputusan, bahasa mudahnya, orang bukan Islam boleh, kan, boleh menggunakan nama Allah. Itu keputusan yang terbaru, tapi Mahkamah Tinggi. Sedangkan pada tahun 2013 lebih kurang, mahkamah tertinggi dalam negara kita, iaitu Mahkamah Federal, kan, Mahkamah Persekutuan, membuat keputusan bahawa tak boleh menggunakan nama Allah. Jadi itu yang menyebabkan berlaku kekeliruan. Kenapa yang sebelum ni kita sudah anggap selesai dah, kan, dah selesai dah. Orang bukan Islam, tak kira agama apa, kalau dia bukan Islam dia tak boleh menggunakan istilah-istilah seperti nama Allah, kan, dalam penerbitan bahan-bahan berkaitan dengan agama mereka. Tiba-tiba yang baru ni, mahkamah yang lebih rendah, iaitu Mahkamah Tinggi, tiba-tiba membuat keputusan boleh pula. Maka jadi pada malam ni approach kita ialah supaya tuan-tuan nampak perbezaan itu, kan. Satu di Mahkamah Persekutuan, satu lagi di Mahkamah Tinggi. Kenapa berlaku perbezaan itu? Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kes yang pertama yang kita maksudkan itu, yakni yang keputusannya dibuat oleh mahkamah tertinggi dalam negara kita ataupun Mahkamah Persekutuan, ialah kes Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur, ataupun lebih dikenali sebagai kes The Herald, kan, The Herald, menentang Menteri Dalam Negeri dan juga Kerajaan Malaysia, dan juga beberapa majlis agama Islam di beberapa negeri, Johor, Selangor, Kedah dan sebagainya, Terengganu, kan. Kemudian itu kes yang tahun 2009, 2013 sehingga selesai di Mahkamah Federal, Mahkamah Persekutuan. Kes yang terbaru, kes yang kedua ataupun kes yang terbaru ialah kes Jill Island, yang itu di Mahkamah Tinggi Malaya. Jadi kita akan buat perbandingan malam ni supaya tuan-tuan nampak, kan, apa sebenarnya yang berlaku di antara kedua-dua kes tersebut. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam kes yang pertama ni, yakni kes yang sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan, yang mana mahkamah yang paling tinggi dalam negara kita ni telah membuat keputusan penganut agama yang bukan Islam tak boleh menggunakan nama Allah. Baik, kes dia adalah pemohon dalam kes tersebut adalah penerbit Herald, The Catholic Weekly, kan, ataupun disebut sebagai The Herald, yang mana ia diterbitkan on behalf of the Bishops of Peninsula Malaysia, kan, yang tertakluk kepada Printing Presses and Publications Act 1984. Baik, dalam kes ni The Herald ataupun apa yang kita panggil, yang juga dikenali sebagai kes Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur ini, dia menentang Menteri Dalam Negeri dan juga Kerajaan Malaysia, kan, sebagai responden pertama, responden yang kedua. Kemudian responden ketiga, ketujuh, sembilan tu adalah Majlis Agama Islam Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Melaka, Majlis Agama Islam Johor, Kedah dan juga Selangor. Satu lagi Malaysian Chinese Muslim Association. Baik, apa yang berlaku ialah The Herald ini telah diberi kelulusan permit penerbitan,
kan, untuk menerbitkan bahan-bahan yang berkaitan dengan agama Kristian, yang mana dalam kandungan permit itu antara lain menyebut sukacita dimaklumkan permohonan tuan telah diluluskan dengan bersyarat seperti butiran berikut. Lulus, boleh terbitkan, boleh buat penerbitan bahan-bahan berkaitan dengan agama Kristian, tapi tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan. Yang pertamanya, syaratnya ialah penerbitan dalam bahasa Melayu tidak dibenarkan. Kan, penerbitan dalam bahasa Melayu tidak dibenarkan sehingga keputusan mahkamah berkaitan kes penggunaan kalimah Allah diputuskan. Nampak kan? Itu syarat yang pertama. Itu syarat yang pertama. Maknanya boleh bahasa apa pun, tapi dalam bahasa Melayu tak dibenarkan. Yang kedua, penerbitan ini hendaklah dijual di gereja sahaja. Hendaklah dijual di gereja sahaja. Yang ketiganya, di muka surat depan majalah mestilah tercatat paparan bacaan ini hanya untuk penganut agama Kristian sahaja. Dia kena letak dia punya apa kita kata disclaimer ke apa kan, penafian itu, maknanya tak boleh tidak bertujuan untuk dibaca oleh orang awam. Ia khusus untuk penganut agama Kristian sahaja. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Bila syarat itu dikenakan oleh pihak berkuasa, maka pemohon dalam kes ni, maknanya the Herald tadi, dia telah menulis satu surat kepada menteri pada tarikh 2/1 tahun 2009, meminta kepada pihak menteri to reconsider the decision, untuk timbang baliklah keputusan tersebut, termasuk membatalkan syarat-syarat yang telah dikenakan. Maka antaranya dia kata dalam surat rayuan oleh pihak The Herald tadi, dia kata, "We are therefore advised and verily believe that this condition constitutes a serious violation of our constitutional freedom of expression and speech." Jadi dia kata bahawa mereka dinasihatkan dan mereka sesungguhnya percaya bahawa syarat yang dikenakan itu telah memberi prejudis, telah violate kan kebebasan menyuarakan pendapat, kebebasan bercakap dan seumpamanya. Dan dia kata bahawa ini telah menghalang mereka, hak-hak mereka sebagai warga negara dalam negara ini untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan juga untuk berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Jadi dia kata sedangkan kita ada dasar berkenaan dengan bahasa kebangsaan. Tiba-tiba bila penganut agama Kristian nak keluarkan bahan-bahan bercetak sebagai contoh, untuk penganut agama Kristian tiba-tiba tak boleh guna bahasa kebangsaan. Jadi ini dia kata bertentangan lah, dia kata kan, bertentangan dengan roh dan juga tujuan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Itu dia punya argument lah, kan, dia punya argument. Maka dia kata benda ni tidak munasabah, kan, keputusan pihak berkuasa ni tidak munasabah, tidak rasional dan tidak mengikut undang-undang, kan, tidak mengikut undang-undang, dan ada bad faith, kan, niat yang tidak baik, dia kata. Maka dengan sebab itu dia kata, "We therefore seek that you reconsider your decision and revoke the conditions cited in your letter under reference." Jadi dia kata sebab tu dia orang minta supaya pihak berkuasa reconsider, untuk timbang semula lah, kan, untuk timbang semula keputusan itu dan membatalkan syarat-syarat yang telah dikenakan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, pihak menteri telah menjawab surat itu juga pada tahun 2009, yang mana telah telah menimbang semula keputusan itu dan telah meluluskan permit, bagi permit untuk terbitkan bahan tersebut dengan syarat tak boleh guna nama Allah. Nampak tak?
Hak mula-mula tu tak boleh guna bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Tapi sebab rayuan daripada pihak Kristian tadi, maka pihak kerajaan telah menimbang semula, lalu buat keputusan, okey, bolehlah kali ini boleh guna bahasa kebangsaan, maknanya bahan-bahan berkenaan dengan Kristian, nak guna bahasa kebangsaan boleh, tapi satu je yang tak boleh, iaitu menggunakan nama Allah. Menggunakan nama Allah tak boleh. Maka dalam surat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa ini, tajuk dia ialah kelulusan permohonan permit penerbitan Herald, the Catholic Weekly. Maka dalam surat tu antara lain menyebut, untuk makluman pihak tuan, bahagian ini telah membuat pertimbangan semula ke atas kelulusan permohonan permit penerbitan bagi penerbitan dengan tajuk di atas, dan keputusannya adalah seperti berikut. Ini keputusan kerajaan lah. Iaitu permohonan penerbitan dalam bahasa Melayu adalah dibenarkan, boleh. Bahan-bahan untuk agama Kristian ni boleh diterbitkan dalam bahasa Melayu. Namun demikian, penggunaan kalimah Allah adalah dilarang. Masih tak boleh menggunakan kalimah Allah, sehingga mahkamah membuat keputusan mengenai perkara tersebut. Satu. Yang kedua, pada halaman depan penerbitan ini, dia kata tertera perkataan terhad. Mesti ada tulis terhad, yang membawa maksud penerbitan ini adalah terhad untuk edaran di gereja sahaja dan kepada penganut agama Kristian sahaja. Mesti ada yang tu. Kemudian dia kata sehubungan dengan itu, kelulusan dengan bersyarat yang telah dikenakan sebelum ni dengan sendirinya terbatal. Jadi yang kata dulu tu ada syarat-syarat ketat tu tak, okey, itu yang batal. Sekarang ni boleh terbit dalam bahasa Melayu, cuma nama Allah sahaja yang tak boleh guna. Nampak tak? Apa ni kita kata budi bicara yang digunakan oleh pihak berkuasa bila berhadapan dengan tuntutan pihak kita kata Kristian ini. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Maka mereka telah kemudiannya mereka telah memfailkan kes ini ke mahkamah, kan? Mereka telah memfailkan kes ini ke mahkamah tinggi. Jadi ada beberapa sebab, kan, kenapa mereka telah memfailkan kes ini, kan? Antaranya dia kata bahawa arahan pihak kerajaan itu adalah tidak mengikut undang-undang, kan, dan terbatal. Tak boleh larang guna nama Allah. Itu yang antaranya mereka yang tak puas hati, kan. Yang kedua, dia kata bahawa fasal 3 Perlembagaan Negara yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan, dia kata tidaklah menyebabkan mereka ni tak boleh guna nama Allah, kan. Tidaklah bermakna mereka tidak boleh menggunakan nama Allah. Sebab apa? Sebab dia kata untuk mereka mengamalkan hak mereka, mengamalkan agama selain daripada agama Islam adalah menjadi hak mereka untuk mengamalkan agama mereka secara aman damai, harmoni. Itu hak mereka di sisi undang-undang. Dan dia kata bahawa artikel 3 Perlembagaan Negara yang kata Islam sebagai agama negara tidaklah memberi kuasa kepada kerajaan untuk melarang mereka daripada menggunakan nama Allah dalam majalah Herald, the Catholic Weekly. Jadi dia kata walaupun di sisi perlembagaan negara, agama negara ni adalah Islam, tapi fasal 3 itu sendiri, Islam sebagai agama negara, tidaklah menyebabkan mereka dilarang daripada menggunakan nama Allah. Itu antara mereka punya flow of arguments lah, kan. Dia punya penghujahan mereka itu. Baik. Kemudian mereka kata bahawa artikel 11 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak mereka bebas untuk mengamalkan ajaran agama, dia kata freedom of religion, kebebasan beragama, termasuklah hak mereka untuk mengurus dan mentadbir hal ehwal agama mereka sendiri, kan. Jadi mereka kata oleh kerana ada kebebasan untuk mereka mengamalkan ajaran agama,
Tak kira lah Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, kalau selain daripada Islam, dia kata oleh kerana itu ada jaminan oleh perlembagaan negara, maka mereka kata bahawa termasuklah hak mereka untuk mengurus sendiri hal ehwal agama mereka. Jadi kalau agama mereka kata boleh guna nama Allah, kenapa pula pihak berkuasa nak campur tangan? Itu yang dia tak puas hati. Kan? Itu yang dia tak puas hati. Baik, kemudian dia kata, berdasarkan jaminan itu juga, mereka mempunyai hak di sisi perlembagaan negara untuk menggunakan nama Allah. Dia kata untuk menggunakan nama Allah, termasuk dia kata menggunakan nama Allah di dalam mendidik, kan, dalam mendidik, memberi pendidikan keagamaan Kristian tadi kepada penganut-penganut agama Kristian. Jadi banyaklah dia punya alasan-alasan dia tadi, tapi itulah antara perkara-perkara penting dalam kes The Herald tadi, dalam kes The Herald yang mana Mahkamah Persekutuan membuat keputusan sebagaimana yang saya sebut tadi, yakni kemudiannya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan mereka tak boleh guna. Baik, tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, sebelum sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan, mereka kena lalu dulu hierarki ranking mahkamah tu. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, kemudian mahkamah persekutuan. Jadi saya cerita secara ringkas lah kepada tuan-tuan. Saya cuba simplify. Jadi apa yang berlaku bila pihak Kristian ni, ataupun kita sebut The Herald tadi, dia filekan kes ke mahkamah tinggi, apa yang berlaku tahun 2009 ni tahun 2009, mahkamah tinggi membenarkan, kan, permohonan tadi, kan. Mahkamah tinggi membenarkan permohonan tadi. Antaranya dia kata bahawa arahan kerajaan yang melarang penggunaan nama Allah tadi adalah bertentangan dengan undang-undang. Arahan kerajaan itu adalah terbatal, kan, satu. Yang kedua, dia kata bahawa pihak Kristian ataupun pemohon dalam kes ini ada hak di sisi undang-undang untuk menggunakan nama Allah dalam penerbitan The Herald tadi. Mereka ada hak untuk menggunakan nama Allah, sebab hak mereka untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Baik. Kemudian Mahkamah juga bersetuju bahawa artikel 3/1 yang kata Islam sebagai agama persekutuan tidaklah menyebabkan menteri ada kuasa untuk melarang penganut agama Kristian ni daripada menggunakan nama Allah. Jadi ini antara keputusan di peringkat Mahkamah Tinggi. Kemudian Mahkamah Tinggi juga buat keputusan Majlis Agama Islam tak boleh menjadi pihak-pihak dalam kes tersebut. Jadi cubaan Majlis Agama Islam Melaka, Johor, Kedah, Terengganu apa semua ni untuk masuk juga dalam kes tu tak dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi. Jadi kalau tuan-tuan tengok, nampak macam dia punya tegang tu kan, dia punya tegang kes ini. Baik, apa yang berlaku dengan sebab Menteri Dalam Negeri kalah, kerajaan Malaysia kalah dalam kes ni, termasuk Majlis Agama Islam pun kalah, maka mereka kemudiannya membuat rayuan ke peringkat Mahkamah Rayuan. Mereka buat rayuan, kan? Mereka buat rayuan. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, bila mereka buat rayuan, kemudiannya Mahkamah Rayuan membenarkan, memberi kemenangan kepada pihak kerajaan pula. Di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi peringkat Mahkamah Rayuan, kerajaan menanglah, Menteri Dalam Negeri menang, kerajaan Malaysia menang, termasuk pihak berkuasa kita kata Majlis Agama Islam menang. Jadi dia punya isu ni panjang lah, kan, dia punya isu ni panjang. Cuma saya nak simplify dan saya nak ringkaskan supaya tuan-tuan nampak dia punya poin-poin penting dalam kes ni, kan. Dia ada isu administratif, kan. Dia ada isu undang-undang perlembagaan, dan dia ada beberapa isu lah berkenaan dengan kes ini. Baik. Maka bila dia sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan, bermakna dia adalah mahkamah yang terakhir, kan. Bila dia berada di mahkamah yang terakhir, tak ada dah mahkamah lain. Jadi bila mahkamah yang terakhir dah buat keputusan, selepas tu sepatutnya mahkamah selepas tu kena ikutlah keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi itu yang mengejutkan banyak pihak dalam negara kita bila baru-baru ini, kan, Mahkamah Tinggi Malaya tiba-tiba dia tak ikut
keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi itu yang ramai orang nak tahu. Apa beza antara yang baru ni, Mahkamah Tinggi baru ni, dengan hak tahun 2009 sampai 2013 ni, yang keputusan dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi itu yang ramai orang nak tahu. Baik. Sekarang kita tengok apa yang keputusan yang dibuat oleh hakim yang mendengar kes ini di peringkat Mahkamah Persekutuan. Saya baca sikit dan saya akan cuba hurai dengan istilah, dengan bahasa yang mudahlah untuk tuan-tuan boleh faham tentang apa yang berlaku di peringkat Mahkamah Persekutuan. Baik, keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara pada masa itu, iaitu Tun Arifin Zakaria, kan. Keputusan dia buat pada masa itu, tarikh dia ialah pada tahun 2014. Kan, tarikh perbicaraan 5/3/2014 dan tarikh keputusan adalah 23/6 tahun 2014. Jadi Chief Justice of Malaysia. Dia kata apa? Dia kata maka berdasarkan itu, rayuan yang dibuat itu dia kata telah ditolak. Kan, rayuan pihak kita kata pihak Kristian itu telah ditolak. Dan pada masa itu, selain daripada Arifin Zakaria sebagai Ketua Hakim Negara, yang Ahmad Arif, Raus Syarif, Zulkifli, Ahmad Makinuddin dan Suryadi Halim Omar pada masa itu, termasuk antara kita kata di antara panel hakim yang terlibat. Maka ringkas dia apa di isu yang terpaksa diputuskan oleh hakim-hakim tadi, kan. Antaranya ialah berkenaan dengan apa dia alasan kemunasabahan keputusan yang dibuat oleh seseorang menteri, kan. Menteri ni boleh tak dengan budi bicara dia buat satu keputusan yang tidak munasabah, yang tidak ada rasional. Jadi ini antara, kalau saya guna bahasa mudahnya, macam itulah mahkamah perlu buat keputusan. Apakah fakta, apakah alasan yang menyebabkan seseorang menteri itu buat sesuatu keputusan. Jadi kalau katalah tuan-tuan ada masalah, kan, dengan pihak berkuasa, tak kiralah pihak berkuasa kerajaan tempatan ke PBT ke, tuan-tuan ada masalah dengan menteri dan sebagainya, maka antara isu-isu yang sering kali dibicarakan adalah kemunasabahan, kan. Munasabah ke tak munasabah sesuatu keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Itu antara contoh mudahlah. Benda tu rasional ke tak rasional. Jadi benda common sense, kan. Jadi itu antara perkara yang diputuskan oleh mahkamah. Baik, kemudian yang keduanya ialah apabila seseorang menteri dia sudah buat keputusan tadi boleh review balik ke tak boleh review, kan. Jadi ini yang kita kena tahu, hak kita di sisi undang-undang. Kita jangan kata bila dah buat keputusan, dah tak boleh review balik. Tak. Kita dalam undang-undang, tuan-tuan, katalah pihak sekolah buat keputusan, kan, pihak sekolah, pihak jabatan kita, majikan kita buat keputusan, kita tak puas hati, boleh tak kita rayu, kan. Jadi ini antara benda-benda yang dipersoalkan dalam mahkamah. Apakah sesuatu keputusan tu dah final, muktamad? Maknanya sampai tak boleh nak kaji balik. Jadi ini antara perkara-perkara yang diperdebatkan lah, kalau saya boleh menggunakan istilah itu. Termasuk bila menteri buat alasan, katalah national security, kan, keselamatan negara sebagai contoh lah, kan. Apakah kita ada hak ataupun tidak untuk challenge alasan national security, ataupun kita hanya kena terima bulat-bulat apa yang keputusan daripada menteri. Jadi bila menteri kata saya buat keputusan ini dengan sebab keselamatan negara kita, maka mahkamah nak kena tengok apakah alasan yang diberikan oleh menteri tadi betul berdasarkan kepada national security atau macam mana. Maksudnya ialah, kalaulah satu penerbitan tu dikeluarkan dalam bahasa Melayu, apa ancaman kepada negara, kan? Apa ancaman kepada negara? Kalau bahan-bahan dalam
bahan-bahan yang dikeluarkan oleh agama yang bukan Islam, dalam kes ni agama Kristian, bagaimana bahan-bahan penerbitan itu boleh menjejaskan keselamatan negara. Jadi ini benda yang mahkamah perlu lihat dalam kes ini. Kemudian, adakah benda tu discretion minister, budi bicara menteri semata-mata, atau macam mana? Kemudian, bila menteri kata itu adalah ancaman kepada ketenteraman awam, boleh tak kita cek balik alasan ketenteraman awam tadi? Jadi ini antara perkara yang dilihat oleh mahkamah. Baik, kemudiannya ialah dia kata dari segi munasabah ke tak munasabah, kan, dari segi logik ataupun tak logik, dari segi rasional ataupun tidak bila dilarang penganut agama lain daripada menggunakan nama Allah, atau dia kata walaupun benda tu hanya digunakan untuk kumpulan yang tertentu, bolehkah menteri tetap melarang penggunaan nama Allah? Jadi banyaklah dia punya alasan-alasan dia. Kemudian dari segi undang-undang perlembagaan yang saya sebut tadi, kedudukan Islam sebagai agama negara, lepas tu kebebasan beragama. Jadi ini antara perkara-perkara yang dilihat oleh mahkamah. Baik, cerita dia tuan-tuan sekalian, mahkamah ni yang menariknya, kalau tuan-tuan tengok, ada hakim ni dia rujuk kepada keputusan hakim di negara di India. Dia tengok dengan di India, dia banding. Sebab apa? Sebab India dengan negara kita ni dia ada beberapa persamaan. India dengan negara kita dia ada beberapa persamaan. Walaupun berbeza, kan. Kita di Malaysia ni majoriti rakyat negara kita adalah Islam, Muslim. India yang majoritinya adalah Hindu. Tapi dia ada beberapa persamaan. Antaranya ialah dari segi hubungan antara kaum, antara agama ni ada benda-benda sensitif, kan, tegang. Contohnya dalam negara kita, sebagai contoh, kalau tuan-tuan masih ingat, masa orang Islam dalam negara kita sembelih korban, kan, sembelih korban, ada penganut agama Hindu menyuarakan rasa sensitif mereka, mengatakan bahawa orang-orang Islam tidak sensitif dengan penganut agama Hindu yang melihat lembu itu sebagai binatang suci, kan. Dan benda itulah yang berlaku di India, kan. Di India kita tahu majoriti negara India itu rakyat dia beragama Hindu. Orang Islam ramai, tetapi orang Islam bukan majoriti, kan, di India. Maka bila orang Islam menyembelih lembu, maka itu dianggap sebagai menyinggung perasaan penganut agama Hindu. Jadi ada mahkamah di India ni, dia buat keputusan macam mana? Dia buat keputusan macam ni. Adakah ajaran Islam ni bila dalam bab korban mesti sembelih lembu, tak boleh sembelih binatang lain? Itu antara isu yang ditimbulkan dalam mahkamah di India. Sebab bila orang Islam sembelih lembu, dia menyinggung perasaan penganut agama Hindu. Jadi orang-orang Hindu ni komplain. Jadi bila masuk ke mahkamah, antara perkara yang ditimbulkan oleh hakim yang mendengar perbicaraan tersebut, yang hakim perlu buat keputusan ialah, bila orang Islam sembelih lembu, penyembelihan itu menyinggung penganut agama Hindu yang menjadi majoriti di India. Soalan sekarang ni, orang Islam tak boleh ke sembelih benda lain? Jawapan dia, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh sembelih apa? Kambing. Kalau unta payahlah, kan, nak kena cari unta lah pula. Tapi maknanya ada pilihan lah, kan, ada pilihan. Mana selain daripada lembu, ada binatang lain, kambing dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan India kekal dengan undang-undang yang mana orang Islam tak dibenarkan untuk menyembelih lembu. Jadi kalau menyembelih lembu di India, walaupun orang Islam menyembelih itu dengan tujuan untuk ibadat korban, maka itu masih dianggap sebagai satu kesalahan di India ni. Cuma beza dia, tuan-tuan sekalian, dari segi penguatkuasaan sahaja. Dari segi penguatkuasaan berbezalah. Dari segi undang-undang tak boleh.
Dari segi undang-undang tak boleh, menjadi satu kesalahan. Tapi dari segi penguatkuasaan, ada beberapa tempat di India, itu contohnya di Tamil Nadu, di kawasan-kawasan yang ramai orang Islam, pihak berkuasa tidak ketat dalam menguatkuasakan undang-undang. Sebab orang Islam ramai. Kan? Orang Islam ramai, undi mereka tu diperlukan. Kan? Biasalah orang politik kan. Politician dia pentingkan undi tersebut. Jadi itu yang menyebabkan di India ni walaupun semua orang tahu bahawa menyembelih lembu itu satu kesalahan, tetapi ada bahagian tertentu di India yang mana dia agak relax. Jadi undang-undang tu tidak begitu ketat penguatkuasaan dia. Jadi sama dengan kes, kalau tuan-tuan masih ingat kes Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan ingat kes Halimatus Sa'diyah yang kena buang kerja tu sebab dia pakai purdah. Kes tu di Malaysia. Di Malaysia. Saya masih ingat masa tu saya baru grad dari UIA. Tak adalah baru sangat, tapi beberapa tahun selepas saya keluar dari UIA, saya dijemput dalam satu forum di Perak untuk mengulas tentang undang-undang, kan, tentang undang-undang. Jadi kebetulan isu yang timbul masa itu adalah berkenaan dengan kes Halimatus Sa'diyah yang dikenakan tindakan. Maka dia dikenakan tindakan, dia dihilang, akibat dia dihilang pekerjaan. Jadi saya pun quote lah kes Halimatus Sa'diyah tadi. Bila saya quote kes Halimatus Sa'diyah, saya cerita dalam forum tersebut. Habis forum tengok dia datang, rupanya dia ada dalam tu. Kita cerita pasal kes dia, dia pun pakai purdah, dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz kenal tak saya?" Saya kata, "Nak kenal, macam mana pakai purdah kan tak nampak muka?" Dia kata, "Saya lah nama yang Ustaz sebut dalam forum tadi." Saya kata, "Oh, Halimatus Sa'diyah." Dia pun ceritalah kes dia tu. Jadi apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, kes Halimatus Sa'diyah pun isu dia ada persamaan dengan kes yang saya sebut tadi di India. Isu-isu yang sama. Halimatus Sa'diyah dia dikenakan tindakan disiplin, tata tertib lah kita katakan, tindakan tata tertib disiplinary, kerana dia pakai purdah. Majikan dia, bos dia kata, tempat dia kerja tu dengan rekod apa semua benda yang sensitif, tempat yang sangat mementingkan keselamatan apa semua, identiti pekerja, maka tak boleh pakai purdah. Jadi Halimatus Sa'diyah dia berkeras, dia bertegas bahawa itu hak dia dalam agama Islam. Dia berpendapat bahawa wajib dia pakai purdah, kan, wajib dia pakai purdah. Maka tak sepatutnya majikan dia paksa dia untuk dia buka purdah. Jadi ringkas ceritanya ialah kes Halimatus Sa'diyah tu dia hilang pekerjaan sebab tindakan yang dikenakan kepadanya, lalu dia telah memfailkan tindakan undang-undang kepada pihak kerajaan. Kan, maka apa yang berlaku semasa perbicaraan kes Halimatus Sa'diyah, isu yang sama. Bila dia berkeras memakai purdah atas alasan bahawa itu hak dia untuk mengamalkan ajaran agama. Jadi bila dia kata macam tu, betul tak? Betul, hak dia kan untuk mengamalkan ajaran agama. Apatah lagi dalam mazhab Syafi'i, qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah wajib pakai purdah. Kan? Wajib pakai purdah. Tetapi saksi pakar masa tu mufti, seorang mufti, saya tak mahu sebutlah negeri mana kan, dipanggil sebagai saksi bagi pihak kerajaan. Mufti tersebut mengatakan bahawa tidak ada ayat Quran kan yang mengatakan bahawa kaum wanita wajib pakai purdah. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan bahawa kaum wanita wajib pakai purdah. Jadi saya pun bagi tahu kepada Kak Halimah tadi, saya kata sebab masa kes itu dibicarakan, saya masih belajar rasanya dia di UIA ataupun baru jadi peguam. Jadi saya kata kalau saya jadi lawyer dia, saya ada hujah yang berbeza. Kan, saya ada hujah yang berbeza. Masadirus syariah, kan, masadirus syariah ataupun the sources of Islamic law, sumber undang-undang Islam ni, dia bukan Quran saja. Kan, dia bukan Quran saja, malah dia termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, hadis-hadis Nabi. Kan, dan hadis Nabi ni pula dia ada syarah yang dibuat oleh para ulama yang muktabar. Kan, kemudian yang ketiganya kita ada perakuan fuqaha, kan, ijtihad fuqaha yang muktabar. Mazhab kita, apa pendapat mazhab kita yang kita pegang dan sebagainya.
Jadi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam Quran tak dinyatakan, tak ada ayat yang kata wajib pakai purdah, tetapi dalam mazhab Syafi'i, qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, wajib pakai purdah. Kan, wajib pakai purdah walaupun wajah itu bukan aurat. Kan, walaupun wajah itu bukan aurat. Jadi apa yang berlaku dalam kes Halimatus Sa'diyah itu? Isu yang sama. Adakah bila disebut menutup aurat, mana semua orang perempuan Islam mesti pakai purdah? Ataupun ada lagi pilihan lain berkenaan dengan aurat? Jawapan dia, ada tak pilihan lain? Ada pilihan lain. Kerana ada mazhab lain, ada ijtihad ulama lain yang mengatakan bahawa yang kata aurat itu tak semestinya menutup wajah itu bukan mestinya aurat. Kan? Ada ulama yang kata aurat wajib ditutup, kan? Ada ulama yang kata tak wajib ditutup. Jadi itu yang menyebabkan kes Halimatus Sa'diyah dia kalah. Dia kalah dalam kes tersebut. Maknanya bila kita kata hak kita untuk mengamalkan ajaran agama, maka timbul persoalan, adakah kalau kita larang benda tu, itu menjejaskan, kan? Itu menjejaskan hak dia. Sama dengan kes yang kita bicarakan pada malam ni, tuan-tuan sekalian. Bila kita bicarakan kes malam ni, isu yang sama timbul. Jikalau orang Kristian tak dibenarkan menggunakan nama Allah, adakah orang Kristian tidak boleh beribadat? Adakah orang Kristian tidak boleh berdoa? Kan? Adakah orang Kristian tak boleh berzikir mengikut agama dia? Jawapan dia boleh. Kan? Malah Vatikan apa semua kan, mereka mengatakan Tuhan mereka bukan nama Allah. Kan? Dan ramai tokoh-tokoh dalam agama Kristian pun tak setuju menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan. Jadi ini yang menyebabkan dalam kes tahun 2013-2014 ni, The Herald ni, mahkamah buat keputusan orang Kristian, orang bukan Islam tak boleh menggunakan nama Allah. Faham tak? Okay. So cerita yang mahkamah yang pertama ni macam tu, tak boleh guna nama Allah. Jadi bila tahun 2014 dah keluar keputusan macam ni, maka kita beranggapan bahawa sepatutnya cerita tu dah habis. Betul tak? Sepatutnya cerita tu dah habis. Rupa-rupanya tahun 2021 muncul balik kes ini, kes yang sama, kes yang seakan-akan serupa, dan yang malangnya mahkamah tinggi yang lebih rendah daripada mahkamah persekutuan tadi buat keputusan yang berbeza. Bila mahkamah tinggi Malaya buat keputusan yang berbeza, timbul soalan, kenapa mahkamah tinggi Malaya membuat keputusan membenarkan penganut agama lain menggunakan nama Allah, sedangkan tahun 2014 sudah ada keputusan mahkamah tertinggi dalam negara kita yang tidak membenarkan. Jadi ini yang saya nak cerita sedikit kepada tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku? Baik. Kes yang dimaksudkan baru-baru ini adalah kes yang kita panggil Jill Island. Jill Island ni siapa dia? Jill Island ini, dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang perempuan Melanau dari Sarawak, kan? Dari Sarawak. Apa yang berlaku? Dia pergi ke Indonesia. Dan dia balik ke Malaysia. Dia orang Sarawak ni, Melanau, Sarawak. Jadi dia pergi ke Indonesia, dia balik ke Malaysia, dia mendarat di LCCT masa tu. Sekarang kita ada KIA 2 kan. Ini LCCT. Masa dia sampai di LCCT, apa yang berlaku? Custom tahan dia sebab dia bawa 8 CD. Kan, 8 CD yang mengandungi nama Allah. Ada 8 CD yang mengandungi nama Allah.
Jadi CD dia tu adalah cara beribadat, nak bahagia dalam kerajaan Allah, apa semua. Jadi kalau tuan-tuan tengok kerajaan Allah, tuan-tuan kata ni bahan orang Islam ke orang agama lain? Orang Islam lah. Kerajaan Allah, kerajaan 8 CD tu, 8 CD tu tajuk dia kerajaan Allah, cara beribadat kerajaan Allah, macam-macam lah yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi sekali kita tengok ini adalah nama Allah dan ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan agama Islam. Tapi sebenarnya dia agama Kristian. Jadi pihak custom telah merampas, kan, tahan 8 CD dia tadi. Yang ringkas ceritanya ialah dia telah memfailkan kes di Mahkamah Tinggi, kan. Dia failkan kes. Jadi apabila dia memfailkan kes, maka sekarang kita nak tahu apa yang berlaku, kan? Apa yang berlaku. Baik. Jill Island Lawrence Bill, dia seorang Sarawak, suku kaum Melanau, yang mana dia melalui sistem pendidikan kebangsaan Malaysia, kan, yang mana dia belajar dan dia diajar menggunakan medium of instruction, menggunakan bahasa pengantara, bahasa Malaysia. Malah dia kata dia dan keluarga dia memang menggunakan bahasa Malaysia, termasuk untuk beribadat dalam agama Kristian pun dia menggunakan bahasa Malaysia. Itu apa yang dia bagi tahu. Jadi bila dia semayang, dia menggunakan Bible dia, tajuk Bible dia Alkitab, sebab cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia menggunakan nama Alkitab dalam bahasa Indonesia, dan dia audio visual apa semua ni bahasa Indonesia. Baik, maka dalam kes ni kebiasaannya kita kata bila Allah itu ialah satu istilah yang hanya digunakan oleh orang Islam, Baik, tetapi apa yang berlaku, dia juga mendakwa bahawa perkataan Allah digunakan oleh penduduk asal, kan, di Sabah Sarawak yang merujuk kepada Tuhan, dia kata. Dan dia kata bahawa benda ini dah berlaku beratus tahun, 200 tahun, beratus tahun, yang mana penduduk asal di Sabah Sarawak memang menyebut nama Allah untuk merujuk kepada Tuhan. Jadi sedangkan arahan direktif daripada Kementerian Dalam Negeri 1986 yang kata tak boleh guna nama Allah, sedangkan mereka dah beratus tahun menggunakan nama Allah. Jadi itu yang menyebabkan Jill Island pada tahun 2008 telah mengambil tindakan terhadap kerajaan dengan menyaman kerajaan kerana telah merampas 8 CD dia. 8 CD dia kerana telah melanggar istilah larangan ketenteraman awam dan melanggar garis panduan JAKIM. Jadi itu antara sebab kenapa CD dia tadi telah dirampas. Baik. Jadi apa yang berlaku dalam kes ni, saya ringkaskan tuan-tuan sekalian. Dalam kes ini, mahkamah kata dia tak merujuk, dia tak sama dengan kes Mahkamah Federal yang kita cerita tadi. Dia tak sama, kan? Dia bukan nak cerita dari segi agama Islam, macam mana sebut nama Allah, agama Kristian macam mana sebut nama Tuhan. Tak, dia kata yang tu benda yang tidak diambil kira oleh mahkamah. Tuan-tuan nampak tak? Tak diambil kira oleh mahkamah. Tapi dia kata apa yang berlakunya ialah dia hanya semata-mata melihat kepada arahan yang dikeluarkan oleh menteri. Yang tu je. Sama ada menteri berhak ataupun tidak berhak. Adakah mengikut undang-undang ataupun tidak. Larangan tadi. Itu saja. Jadi itu adalah menunjukkan kepada kita bahawa Mahkamah Tinggi nak kata bahawa keputusan dia ni tidak terikat dengan Mahkamah Federal. Sebab kalau sama dengan Mahkamah Federal, Federal Court, dia terikat. Dia tak boleh buat keputusan yang berbeza. Dia mesti larang menggunakan nama Allah. Jadi apa yang berlaku? Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa tak sama. Dia kata, walaupun kita tengok dari segi zahir, kita orang biasa ni kita tengok sama, kan? Tapi dia kata tak sama sebab dia tengok sudut lain. Dia tengok sudut lain, iaitu punca kuasa. Kan, dia tengok macam mana menteri boleh keluarkan arahan yang bertentangan. Boleh keluarkan arahan yang bertentangan. Baik, bertentangan macam mana? Iaitu kemudian kerajaan Malaysia mengeluarkan 10 point solution pula.
Yang mana 10 point solution tadi membenarkan pula menggunakan nama Allah. Yang itu yang jadi masalah. Jadi arahan daripada kerajaan tu sendiri bertentangan. Sekejap kata tak boleh, sekejap kata boleh. Jadi ini punca dia, tuan-tuan sekalian. Jadi mahkamah kata kalau betul-betul tak boleh, sepatutnya konsisten. Sepatutnya kerajaan keluarkan arahan yang konsisten. Arahan pertama kata tak boleh, arahan kedua kata tak boleh, arahan ketiga kata tak boleh. Sepatutnya macam tu. Tapi kalaulah arahan pertama kata kata boleh, kata tak boleh, tiba-tiba keluar pula yang kedua ni 10 point solution, kata boleh pula menggunakan nama Allah, yang menimbulkan masalah. Jadi mahkamah dia tengok sudut itu. Mahkamah melihat kepada sudut itu. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa baik. Dia kata bahawa dalam memorandum tahun 86 kan, dalam memorandum tahun 86 dia telah menyenaraikan 12 perkataan, menyenaraikan 12 perkataan yang boleh digunakan oleh Alkitab. Alkitab ni maknanya Bible dalam bahasa Indonesia lah. Dan 4 perkataan termasuk perkataan Allah yang tak boleh digunakan dalam Alkitab. Ada 4 perkataan termasuk perkataan Allah tak boleh digunakan. Tapi ada syarat, iaitu meletakkan pada muka depan tu untuk agama Kristian. Sekarang timbul soalan. Syarat tulis untuk agama Kristian tu merujuk kepada yang 12 perkataan boleh guna, atau merujuk kepada perkataan 4 perkataan yang tak boleh guna. Ini orang kata kalau lawyer ni dia kan, itu terpulang kepada tuan-tuan lah. Tapi isu di mahkamah itu dia. Bila ada perkataan untuk agama Kristian tu, dia merujuk yang mana satu? Merujuk kepada boleh guna 12 perkataan ini tapi kena letak untuk agama Kristian, ataupun maksud dia nama Allah tak boleh guna tapi boleh guna kalau letak untuk agama Kristian. Ini masalah dia kan. Baik, maka saya nak simplify lah, sebab kalau saya pergi dalam sangat takut nanti tuan-tuan tak faham kan. Saya cuba simplify. Maka dia kata bila keluarnya arahan yang macam tu, jadi itu antara perkara yang menjadi perdebatan kan, yang menjadi perdebatan. Dan dia kata apa bukti kalau penganut agama lain menggunakan nama Allah, maka dia menggugat ketenteraman awam. Di sisi mahkamah tak ada pun berlaku. Dia kata mesti ada bukti. Sedangkan tak ada bukti yang ditunjukkan kepada mahkamah bahawa bila orang Kristian menggunakan nama Allah dalam Alkitab mereka, maka itu mengganggu ketenteraman awam. Dia kata tak ada pun. Kalau kita menggunakan alasan ketenteraman awam, kalau kita menggunakan alasan national security, keselamatan negara, macam mana bila nama Allah ada dalam Bible, Alkitab tadi, dia boleh menjejaskan keselamatan negara? Yang ni yang mahkamah nak tahu. Macam mana? Jadi mahkamah kata berdasarkan kepada apa yang ada di hadapan mahkamah kata tak ada pun bukti, evidence, keterangan yang menunjukkan bahawa kalau ada perkataan Allah dalam Alkitab itu, maka itu menyebabkan keselamatan negara terancam. Dia kata tak ada. Jadi itu alasan dia lah. Tapi di pihak kerajaan dan di pihak majoriti orang Islam, kita ada hujah kita untuk mengatakan bahawa itu mengancam kan keselamatan negara. Bila akidah orang Islam terancam, maka dia mengancam keselamatan negara. Jadi itu antara secara mudahlah untuk kita faham bahawa kenapa kita mengatakan bahawa itu adalah ancaman kepada keselamatan negara. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat, mahkamah kata bahawa tidak ada proof bahawa itu akan menggugat public order. Dia kata tidak ada, dia kata. Kemudian dia kata bahawa selepas keluarnya arahan-arahan tersebut, dia kata sampai sekarang tak ada pun, dia kata, berlaku kekacauan. Dan dia kata bahawa
perkataan Allah dalam bahasa Malaysia yang digunakan oleh masyarakat Kristian di Sabah dan Sarawak sejak daripada 1629. 1629. Siapa kat sini ada masa tu? Tak ada. 1629 lagi dah guna dah, kan, dah guna dah nama Allah dalam agama mereka, dalam mempraktikkan agama mereka, dan tidak pernah, dia kata, daripada 1629 tak pernah ada bukti yang menunjukkan bahawa ini menimbulkan masalah daripada 1629 sampai sekarang. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Jadi kemudian dia kata bila Kabinet mengeluarkan 10 point solution, kan, 10 point solution pada tahun 2011 yang membenarkan penggunaan nama Allah, dia kata itu adalah bukti jelas yang menunjukkan bahawa menggunakan nama Allah tidak ada ancaman, tidak menjejaskan keselamatan negara. Sebab mahkamah kata kalaulah betul nama Allah ni penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam menjejaskan keselamatan negara atau mengganggu ketenteraman awam, takkan Kabinet membenarkan pada tahun 2011 penggunaan nama Allah oleh orang-orang bukan Islam. Ini antara argumen-argumen dia, tuan-tuan sekalian, yang mahkamah bagi perhatian, kan, yang mahkamah bagi perhatian. Lepas tu dia kata, hakim kata, dan tidak ada bukti daripada kerajaan berlaku kekeliruan ataupun salah faham hasil daripada penggunaan nama Allah oleh orang-orang Kristian, dan kerajaan tak tunjuk, kan, kerajaan tak tunjuk macam mana menggunakan nama Allah oleh orang-orang Kristian tadi akan menjejaskan ketenteraman awam. Kerajaan tak tunjuk. Jadi ini antara sebab-sebab, tuan-tuan sekalian, kenapa hakim dalam kes ini kemudiannya membuat keputusan bahawa penahanan ataupun rampasan lah kita kata, penahanan 8 CD tadi adalah tidak sah mengikut undang-undang. Jadi itulah secara ringkas untuk malam ni kepada tuan-tuan, apa beza keputusan Mahkamah Persekutuan dengan apa beza yang terbaru yang kemudiannya membenarkan penggunaan nama Allah, dan kenapa Mahkamah Tinggi yang baru ni tidak mengikut ataupun dia tidak mengikat diri dia, kan, dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Kalau tuan-tuan ada soalan ke, fadal, ya silakan. Dari segi agung dan sudah ketua agama, contoh kalau dia bagi kitab, dia kata orang bukan Islam tak boleh guna kalimah Allah. Dari segi pendakwa negara lah, dia bila ada sesuatu pihak yang nak tegakkan atau tidak menentang kuasa di mahkamah, adakah pihak bahagian pendakwaan tu boleh mendekat jadi melanggar kuasa agung ataupun menentang agung? Pasal kita dari segi kes sebenarnya, dari segi kes Al-Mamunah dengan di Sabah tu, alasan dia lepas berkaitan dengan nilai, tapi dari sini dari segi ulangan dari segi sidil, bolehkah kita guna kes yang benar yang sama, guna alasan menentang agung, yang kita boleh pihak raja boleh mendekat pendakwaan ke bawah pai atau ke mahkamah? Wallahu alam. Dia macam ni, kes Al-Maunah dia kaitkan dengan menentang yang di-Pertuan Agong tu, sebab dia mengangkat senjata menentang kerajaan. Dan kita, tuan-tuan pun tahulah, antara yang terkorban adalah polis cawangan khas, kan, polis cawangan khas. Dan kita tahulah bagaimana gerakan kita kata yang besar-besaran lah untuk menangani isu Al-Maunah pada masa tersebut. Jadi apabila mereka mengangkat senjata, kan, menentang kerajaan, maka istilah yang digunakan itu sebagai menentang yang di-Pertuan Agong. Jadi itu ada kesalahan yang menyebabkan mereka dihadapkan ke mahkamah yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati, mandatory, kan, hukuman gantung sampai mati. Jadi apa yang berlakunya ialah berbeza dengan penggunaan nama Allah.
Katalah yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu sebagai contoh. Raja-Raja Melayu, dan kita tengok baru-baru ni kan, ada Raja-Raja Melayu, Sultan negeri yang tertentu sudah keluarkan kenyataan-kenyataan yang melarang kan, dan menghendaki supaya nama Allah hanya digunakan secara eksklusif oleh orang-orang Islam sahaja. Tuan-tuan perlu tahu bahawa negara kita ini adalah raja berperlembagaan kan. Kita bukan raja mutlak kan. Jadi kita ada apa kita kata, bila kita nak kuat kuasakan satu peraturan, kita perlu gubal undang-undang. Kalau tuan-tuan tengok contoh macam COVID sekarang ni kan, setiap undang-undang yang kita nak buat, peraturan yang kita nak buat tu perlu diwartakan. Dia ada stage dia kan, dia ada step dia yang perlu kita ikut. Tak boleh ketua polis negara ke eksekutif Perdana Menteri ke keluar arahan ikut suka dia. Tak boleh. Dia kena ikut langkah-langkah yang telah ditetapkan mengikut undang-undang kan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam negara kita ni, kita ada eksekutif, legislature, semua tu kan, judiciary. Jadi tujuan dia untuk tidak ada pihak yang tertentu mempunyai kuasa mutlak. Dipisahkan. Jadi bila dipisahkan, hatta kalau tuan-tuan tengok fatwa pun, kalau fatwa dikeluarkan oleh negeri, kalau fatwa tu keluar tetapi tidak diwartakan kan, tidak digazetkan, maka yang tu tidak ada kesan undang-undang. Dia tak ada kesan undang-undang. Fatwa dia nak ada kesan undang-undang, dia kena diwartakan. Jadi itu contoh mudah supaya tuan-tuan faham bahawa kita nak kata orang tu langgar fatwa. Kalau kita kata dia langgar fatwa tapi fatwa tidak diwartakan, kita tak boleh charge dia. Even mahkamah syariah pun, sebahagian hakim kata mahkamah syariah tidak terikat dengan keputusan fatwa. Walaupun fatwa itu diwartakan. Jadi macam-macam pendapat. Jadi menyebabkan bila kita nak buat sesuatu peraturan, kita terpaksa mengikut step-step yang tertentu. Kan, step-step yang tertentu termasuk gubal undang-undang kan. Perlu melalui sebagai contoh DUN, sebagai contoh kalau negeri, enactment dan sebagainya, ataupun di peringkat parlimen, kita nak buat akta, pergi parlimen kan, perlu melalui parlimen pula kita ada lower house, upper house kan, kita ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Jadi dia punya step. Jadi itu yang menyebabkan kita tak boleh sewenang-wenangnya, katalah kita minta kepada yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan keluarkan arahan. Dia tak semudah tu. Dia bukan straightforward macam tu. Kan, kita perlu ikut langkah-langkah untuk memastikan peraturan yang kita buat itu sah mengikut undang-undang. Sebab kalau tak ikut undang-undang, dia akan jadi macam tadi. Mahkamah, bila orang challenge pergi mahkamah kata arahan itu unconstitutional. Kan, null and void sebagai contoh. Kan, terbatal, tidak sah, tak selari dengan perlembagaan. Jadi sebab tu bahaya kalau kita secara sembrono buat undang-undang, tak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mahkamah persekutuan yang tinggi daripada mahkamah tinggi. Tapi apa yang diputuskan oleh mahkamah persekutuan is considered as precedent. Adakah itu undang-undang? If that is undang-undang, how come mahkamah tinggi violate contempt of the law? Baik. Wallahu a'lam. Itu yang saya sebut tadi. Mahkamah tinggi tidak boleh buat keputusan yang berbeza dengan keputusan mahkamah persekutuan. Kan saya sebut tadi kan, mahkamah tak boleh buat keputusan. Dia dah tahu dah mahkamah federal dah buat keputusan kes yang sama kan, dia tak boleh buat benda yang berbeza. Sebab tu saya sebut tadi, dalam kes ni mahkamah tinggi dia kata dia tak bincang isu, angle, sudut yang dibuat keputusan oleh mahkamah federal. Dia tengok sudut lain. Sudut apa? Sudut arahan menteri tu. Nampak tak? Bila menteri keluarkan arahan tu sah ke tak sah? Jadi isu itu tidak disentuh oleh mahkamah federal. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan.
dalam kes Iki Putra. Apa ni, tuan-tuan tahu kes Iki Putra? Kes Iki Putra ni kes, kalau bahasa mudah kita liwat lah. Kes gay apa semua yang kena tangkap tu kan. Kemudiannya ditangkap dan dia cabar di mahkamah untuk mengatakan bahawa section yang berkaitan di negeri Selangor itu sebagai tidak sah kan. Kalau tuan-tuan tengok, sebelum tu mahkamah dah buat keputusan dalam kes Sukma Darmawan Sasmitat Maja. Kalau tuan tengok kes Anwar Ibrahim dulu kan, Sukma Darmawan Sasmitat Maja, dia telah dituduh kes liwat, bahasa mudah lah, ataupun seks luar tabi'i kan. Jadi Sukma Darmawan dia bawa kes ke mahkamah untuk mengatakan bahawa pertuduhan kes dia tersebut tak boleh dikekalkan. Pasal apa? Sebab dia kata mahkamah syariah pun ada bidang kuasa untuk kes liwat. Mahkamah syariah pun ada bidang kuasa, mahkamah sivil pun ada bidang kuasa. Maka dengan sebab artikel 121-1A Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa bila mahkamah syariah ada bidang kuasa eksklusif, maka mahkamah sivil tak boleh ambil kes tu, tak boleh bicarakan kes tu. Jadi harapan Sukma Darmawan ialah mahkamah yang kes dia ni akan gugurlah kes dia tu. Sebab apa? Sebab kes liwat ni ada di mahkamah syariah. Kenapa tak charge dia di mahkamah syariah? Tapi mahkamah buat keputusan apa dia? Mahkamah buat keputusan itu terpulang kepada pendakwaan. Bila dia tangkap seseorang tu, kalau kesalahan tu mahkamah syariah pun ada, mahkamah sivil pun ada, maka terpulang kepada pendakwa nak charge dia kat mana. Nampak tak? Itu kes Sukma Darmawan hak sebelum tu. Iki Putra, kalau kita nampak macam sama, tetapi mahkamah tengok sudut lain. Mahkamah tak tengok sudut 121-1A. Mahkamah tak tengok apa yang ada di mahkamah syariah, apa yang ada di mahkamah sivil. Tapi mahkamah tengok lebih mendalam isu tersebut, iaitu boleh ataupun tidak DUN, Dewan Undangan Negeri Selangor, buat satu undang-undang yang mana ada dalam senarai federalist. Apa federalist? Iaitu criminal law. Kalau criminal law boleh ataupun tidak DUN buat undang-undang. Okay, how do you define criminal law? How do you define it? Macam mana kita define, kita mendefinisikan, mentakrifkan undang-undang jenayah? Apa dia? Mahkamah buat keputusan undang-undang jenayah ialah, criminal law itu ialah bila ada punishment penjara dengan denda, itu undang-undang jenayah. Nampak tak? Jadi kalau apa saja kesalahan yang boleh dikenakan penjara ataupun denda, itu ada undang-undang jenayah, maka dia dalam federalist. Menyebabkan Dewan Undangan Negeri Selangor tak boleh buat undang-undang yang sama yang ada dalam senarai federal, menyebabkan section yang terlibat dalam enactment jenayah syariah Negeri Selangor, mahkamah kata terbatal. Yang masa Sukma Darmawan lain, sudut yang dibicarakan tu, yang dipertimbangkan oleh mahkamah, sudut yang berbeza. Jadi itu contohlah bagi tuan-tuan. Ya, saya dah cuba simplify. Saya harap tuan-tuan boleh fahamlah isu-isu yang dibicarakan dalam mahkamah. Wallahu a'lam. Ya. Kita bagi bandingan pasal India kan. Kalau Sungai Lembu takut Islam dengan Hindu nanti bergaduh. Dalam kes yang sama, saya bawa balik ke situ. Dia kalau kata Mahkamah Tinggi buat keputusan, ada 3 perkara yang boleh kita label hakim dia. Satu, malicious, niat jahat. Seditious, hasut, dan dia tahu akibat dia. Hakim tu. Jadi kita boleh charge hakim tu pasal dia punya
consideration atas 3 perkara ni, dia tak bagi langsung. Nampak? Kalau kita dari different angle lah, kalau kita nak hujah apa yang dia buat tu, satu yang saya cakap tadi bertentangan dengan undang-undang presiden. Jadi tentang situ dia dah macam contempt of the law lah. Yang ni dia tak ada consideration yang 3 tu. Jadi macam di India, kalau dia bagi juga bergaduh, bunuh Islam dengan Hindu, apa salah sini? Sini pun mungkin jadi. Kalau kita cakap pasal orang kita hardcore Muslim, hardcore Kristian je lah. Dia hakim, kita tak boleh kata, wallahu alam, hakim kita tak boleh kata dia malicious, dia contempt. Sebab hakim dia ada legal immunity, dia ada kekebalan undang-undang. Mana katalah hakim buat keputusan yang salah sekalipun, bad decision, dia buat bad decision, teruklah kita kata keputusan dia tu kan. Apa yang kita boleh buat adalah rayuan. Kita tak boleh nak heret hakim tu pergi mahkamah, charge dia sebab begitu begini, tak boleh. Dia sama dengan lawyer, sama dengan pegawai pendakwa. Pegawai pendakwa dia charge orang kan. Berapa banyak kes yang lepas, betul tak? Kita kata orang tu berzina, pendakwa tu yang charge kawan tu kan. Tapi ada yang lepas. Sebagai contoh, pendakwa tu charge orang rogol tu, merompak, bunuh. Berapa banyak kes yang discharge, yang acquitted kan, discharge and acquitted, yang dilepaskan dan dibebaskan oleh mahkamah sebab didapati tidak bersalah. Tapi adakah pendakwa kena charge? Ni kau tuduh aku, aku kena ulang alik mahkamah? Maka kita heret pegawai pendakwa sebab dia tuduh tanpa bukti. Bukti ada tapi tak kuat. Tak boleh. Mana ada dalam sistem dalam dunia ni yang pendakwa kena charge? Tak boleh. Sama dengan IO, pegawai penyiasat. Ada IO kena charge. IO buat IP apa semua, hantar kat DPP semua, IO kena. IO tak kena. Sebab dia ada legal immunity. Macam lawyer. Lawyer handle case anak guam dia. Tiba-tiba anak guam dia didapati bersalah. Adakah lawyer dikira bersubahat? Kan? Oh, kalau lawyer dikira bersubahat, tak ada orang nak jadi lawyer lah tuan-tuan. Kan? Berapa banyak kes yang found guilty, convicted dalam mahkamah. Jadi itu sistem yang kita ada. Maka hakim dia ada legal immunity dia dalam sudut yang tertentu. Pendakwa juga, prosecution team dia ada legal immunity dia, peguam pun begitulah juga. Sebab tu kita tak boleh kata lawyer ni dia bersubahat dengan jenayah kan. Pegawai pendakwa ni jahat, duk tuduh orang je, tak ada kerja lain, duk tuduh orang je. Tak boleh. Itu kerja dia, tugas dia dalam mahkamah. Sistem yang kita bina kan, dalam yang terbukti itu yang terbaik. Walaupun tidak perfect, bukan 100% bagus, tapi memang ada kekurangan lah. Tetapi dalam dunia hari ini kita tak ada pilihan. Itu sahaja yang ada. Wallahu a'lam. Ya. Ni sampai pukul 12 ni. Last kan? Last. Ya, sedikit dia mencelah dari segi yang si budak yang pai mahkamah tu. Budak mana? Budak yang di Sarawak tu kan. Ya, sedikit dia kata dia mencelah dalam mahkamah, dia kata dalam Bible dunia pun tak ada kalimah Allah dalam perkataan dalam Bible tu macam mana? Adakah dia boleh guna? Dia macam ni, wallahu alam. Isu dia ialah Bible version yang translation. Bible asal memang tak ada. Yang kita bicarakan ni yang translation. Jadi Jill Island ni dia Melanau. Dia guna dua bahasa, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dengan bahasa Indonesia. Sebab Alkitab, yang kata Alkitab tu cetakan Indonesia. Jadi dalam Alkitab tu memang ada nama Allah. Jadi itu masalah dia. Kan? Jadi hakim dalam kes ni kata dia tak mau pergi kepada isu teologi. Dia tak mau pergi isu akidah, isu ajaran agama. Dia tak mau pergi. Sebab apa tuan-tuan? Kalau mahkamah pergi isu agama, memang Kristian tak boleh guna nama Allah. Sebab memang dalam ajaran Kristian tak ada nama Allah. Tapi sebab itu mahkamah dia tak pergi isu tu. Kalau pergi isu tu senang cerita. Tapi sekarang ni mahkamah pergi isu arahan kabinet. Bila kita nak larang seseorang daripada sesuatu perbuatan, tak kira lah apa-apa pun, dia mesti mengikut proper way lah. Kan?
enactment ke apa ke dia kena ada dia punya cara yang betul. Jadi dalam kes ni cara tu tak betul kalau ikut keputusan mahkamah. Jadi itu yang menyebabkan mahkamah kata selagi tidak ada arahan yang betul, maka penganut agama Kristian berhak bolehlah untuk menggunakan nama Allah sebab arahan tu. Wallahu alam. Cukuplah, betul? Tak apa. Apa dia? Sekarang ni di peringkat rayuan. Sekarang ni yang mahkamah tinggi tu pihak yang terlibat, maksudnya pihak kerajaan telah memfailkan rayuan. Jadi daripada mahkamah tinggi ni dia akan pergi mahkamah rayuan pula. Mahkamah rayuan tu sama ada pergi mahkamah persekutuan, wallahu alam. Nanti kita tengoklah perkembangan seterusnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.